Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak, satu sesi insyaAllah dari jam 2 sehingga jam 4. Dan hari ini kita masuk topik kedua kita untuk model pasaran, iaitu teori gelombang Elliott siri impulsif. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembalasan. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda punya sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat apa yang ada dalam pasaran. Jadi untuk hari ini kita ada PMI dan juga kepada data mingguan untuk unemployment claim. Jadi wassalam Is, wassalam Alia. So kejap okey. Jadi ini akan memberikan kita gambaran kepada aktiviti ekonomi di Eropah, di US untuk PMI. Jadi kalau nak tahu PMI itu apa, basically macam saya ambil bahasa mudah dah dia. Kalau pernah dengar apa itu procurement officer tak? Procurement, orang yang macam kalau ada satu kilang, satu syarikat tu dia tukang beli inventory. Pak tahu tak? Purchasing manager, tukang beli barang, lebih kurang lah. Dan ini adalah data yang satu soft data. Dia adalah secara macam questionnaire lah, macam questionnaire. Ingat tak kita buat questionnaire tu? Ingat tak macam kat sekolah dulu kita buat questionnaire? Ingat tak? Dia ada dari 1 sampai 10. Macam mana anda punya perasaan, macam tu lah. Okay. Jadi apa dia, ni lebih kurang macam tu lah. Dan itu akan memberikan kita gambaran awal kepada aktiviti ekonomi. Jadi kalau lebih ramai pekerja, adakah harga barang meningkat, adakah dia membeli lebih banyak inventory, macam mana dengan order, adakah ada banyak lagi order masuk, ada tak banyak lagi order yang tertangguh. Ini adalah apa data-data yang dikumpul dalam PMI ni. Dan ini adalah gambaran awal kepada aktiviti ekonomi sebab dia adalah data yang dikeluarkan dalam tempoh 2 atau 3 minggu selepas satu bulan tu tamat. Macam GDP tu, itu adalah data 3 bulan di belakang. Sebab ia lebih banyak data dan ia adalah hard data. Hard data ni macam kita kira berapa kontena masuk, berapa perbelanjaan kerajaan, itu adalah hard data. Wassalam Nabil. Itu beza dia. Jadi PMI ni akan memberikan kita gambaran awal mengenai aktiviti ekonomi di Eropah, aktiviti ekonomi di US. Itu dua data yang akan dikeluarkan pada malam ini. Okey, jadi apapun daripada sudut gambaran pasaran, nothing much change. Kita ada semalam, kita ada saham syarikat Apple yang jatuh disebabkan oleh laporan mengenai penjualan peranti ataupun penjualan iPhone itu sendiri, termasuklah dia punya barang-barang lain, dia punya jam, dia punya MacBook adalah agak slow, agak perlahan, dan ini menyaksikan kejatuhan saham Apple semalam. Tetapi saya ada update tak kejap? Apple, okey. Ini adalah kepada structure untuk, sebab saya buat dekat daily jadi ini tak update. Okey. Jadi untuk semasa wassalam Nazali. Untuk semasa kita menjangkakan kita masih dalam lekuk yang ketiga, dalam lekuk yang ketiga untuk struktur semasa. Okey,
Jadi daripada dua biru ni, kepada 3 akan ada 5 lekuk yang dibentuk oleh Ni saya nak anda fahamkan macam mana kita gunakan struktur asas. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada struktur semasa, okey, daripada dua di sini, okey, ada tak tempat untuk anda nak lukis lekuk 3? Apa syarat lekuk 3? 1, 2, 3, 4 dan 5. Apa syarat lekuk 3? Lekuk 3, internal dia tak boleh bertindih antara 1 dan 4 dekat sini. Masalah dengan struktur semasa ni, kita ada 1, 2, 3, 4. Ia bertindih. Faham tak? Jadi saya tak dapat nak buat ini sebagai 1, 2, 3, 4 sebab kita menjangka untuk melengkapkan struktur 3. Jadi the best lukisan semasa adalah saya extendkan dia sebagai 1, 2 dan kita extendkan. Faham tak konsep asas dia? Lekuk 3 tak boleh dibentuk oleh dia kena dibentuk oleh satu struktur impuls. Impuls tu 1 dan 4 dia tak bertindih. Diagonal dia boleh. Faham? Jadi inilah sebabnya dalam time frame yang lebih kecil kita extendkan dia. Di mana kat sini nanti kita akan ada lekuk 3. Di sini nanti kita akan ada lekuk 3. Okay. Jadi itu bermakna kita jangkakan untuk apple ni meneruskan pergerakan ke atas. Tak kisah apa cerita sentimen dia, apa cerita fundamental dia, apa yang kita nampak semasa. Dari bawah ni pun, ada nampak berapa lekuk? 1, 2, 3. Okey, ini asas dia, Alia. Bila kita bercakap mengenai struktur 3, hujung dia yang paling belakang dia, yang paling atas ni, dalam ni tak boleh bertindih. 1 dan 4 tak boleh bertindih. Okey. Dan bila kita katakan 3 ni hendaklah dibentuk oleh struktur impulsif. Apa sifat struktur impulsif? Satu impulse wave. Impulse wave adalah syarat pertama dia, lekuk 2, wave 2, tak boleh bawah daripada permulaan wave 1. Dia tak boleh pergi bawah ini. Ni tak boleh. Okey. Syarat yang kedua, wave 3 tak boleh paling pendek. Dia tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek, tapi dia tak boleh paling pendek. Ingat, yang membawa kepada arah lekuk 1, lekuk 3 dan lekuk 5.
Jadi kalau 5 ni panjang ataupun 1 ni panjang, 3 nombor 2 panjang boleh. Tapi dia tak boleh paling pendek. Kalau 1 panjang, 3 kena jadi yang kedua panjang. Katalah kat sini jadi panjang juga. Then kita alihkan 3 ni ke atas, ini extension. 1, 2, 3, 4, 5, habiskan 3. Itu extension. Lanjutan. Okay, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga untuk satu impuls, wave 4 tak boleh bertindih kepada wave 1. Ni tak boleh bertindih. Okay? Ni 3 syarat asas untuk satu impulsif punya structure. Okay? Jadi itulah bagaimana kita applykan dan memahami apa yang sedang kita lihat dekat chart. Sebab dekat sini bertindih. The only way untuk saya jadikan dia sebagai satu, saya nak katakan ini adalah besar, adalah saya alihkan satu ni ke sini. Katalah dia betul-betul buat macam ni juga. Okay? Jadi the only way adalah saya alihkan macam ni. Ini 3. Ini 4. Salam siang Sumbi. Dan ini jadi 1. Okay. Kalau kita nak katakan ini sebagai lekuk 2, dan ini yang kita cover hari ni, lekuk 2 mencecah sekurang-kurangnya 38.2. Itu target. Boleh tak dia kurang daripada 38.2? Boleh. Paling pendek dia 14.6. Tapi untuk tujuan analisa, target kita adalah kepada 38.2. Anda kena pegang something dalam analisa anda. Jadi kalau dia buat macam ni, boleh tak? Yes, boleh. Tapi kalau kita katakan dia nak buat lebih besar, apa yang kena berlaku? Nombor 1, sama ada US dollar adalah lebih kuat, ataupun nombor 2, kita ada yen yang lebih kuat. Either one. Di situ kita masukkan korelasi. Tapi bias kita adalah untuk melukis ini lebih agresif ke atas. Kenapa? Sebab trend dia adalah ke atas. Itu je. Jadi anda kena bentuk satu bias dalam analisa anda, dan bias berkenaan kita akan ikut kepada trend. Jadi trend semasa adalah ke atas. Faham? Jadi the best lukisan yang dapat saya buat untuk yang ini adalah kita sedang extendkan 1, 2, 3, 4, 5 yang merah. Dan di sini kita extendkan lagi sebagai 1, 2, 3, 4, 5 minit yang hitam. Jadi kita extendkan lagi ke atas. Okay? Jadi benda pertama kita lihat tadi adalah dia bersilang. Ini tak dapat melengkapkan lekuk 3. Boleh? So, dengan pandangan berkenaan bahawa Apple punya pergerakan semalam dah berakhir, bias kita juga adalah untuk melukis indeks-indeks ke atas. Kenapa? Ini sebab dia. Ini adalah Apple.
Ini adalah, kita ambil mana-mana, SPX, S&P 500. Apa yang anda nampak dekat situ? Of course, tak satu-satu, arah dia sama. Yang lebih rapat kepada dia adalah US 100 ataupun NQX ni. Ini yang lebih rapat kepada dia. Lebih tech heavy. Beza dia dalam Nasdaq tak ada saham-saham bank. Tu beza dia. Jadi kalau saya mula melukis ini ke atas, ini juga akan dilukis ke atas. Dan sama seperti yang kita ceritakan semalam, di mana kita menjangka bahawa satu correction berlaku dekat indeks dan akan menemui support. The thing is, ingat tak saya sebut 618764 untuk US 500 semalam? Kalau kita lihat 618 dekat sini tak ada reaksi. Itu sebabnya kita tidak meletakkan sebarang blue box dekat sini. Itu tak ada. Ya, dia tak ikut kepada sistem kita. Tapi dia tidak break 1618. Ya, dia ngam-ngam sampai, lepas tu dia react. Dan kalau anda trade yang ini, anda dah sampai 50%. Okay? So, ini adalah untuk US 500. Itu sebabnya dia tak ada blue box. Saya cuma letakkan dia punya Fibo kat sini. Dah tunjuk dia tak lepas 1618. US 30. Ini sampai. Sama ada dia akan buat satu lagi ke bawah ataupun kita dah lengkap. Ya, kenapa kita letakkan satu lagi ke bawah? Sebabnya tak ada divergence. Tapi dia tak perlu buat itu. Tak perlu. Ini dah boleh habis. Okay. Dan ini ada blue box. Ini yang kita ceritakan semalam. Ingat tak, Nabil? Okay. Jadi kalau anda entry yang ini, price semasa masih belum sampai 50%. Possible tak dia buat ke bawah lagi? Boleh. Possible tak dia terus naik ke atas? Boleh. Saya tak gunakan EZ sebab tak ada satu EZ paras dalam chart. Dia ada satu zone. Macam SPX ada broker break. Spread. Itu jawapan dia. Macam SPX ada broker yang break. Saya rasa saya nampak satu yang break. SPX, kalau tak silap saya ada satu. Saya tak ingat mana satu. SPX definitely tak break. US 500, bukan SPX. SPX tak break. Ni SPX. SPX tak break kalau tak silap saya lah. SPX, sini break. Ya. CBOE. Ini tak break. US 500 kalau tak silap saya, Nabil. Ya, kita tengok. Yang ini break dekat CBOE. SPX. Tapi yang saya nampak adalah US 500. Ada yang break, ada yang tak break. Tapi apapun, anda tak trade dia semalam. Seperti yang saya sebut dalam sesi kita, anda kena tengok 618764. Tak ada reaksi. No trading. Reaksi itu
Maksudnya ada nampak structure macam ni? Tak ada. Saya akan tengok dekat H1. Kita tarik dekat H1, anda nak tengok structure dia ada dekat H1. Ini kita tak entry. Satu, tak ada blue box. Okay. Ingat, FIBO tu bukan rule. FIBO tu sebagai panduan. Saya akan ikut kepada structure. Maksudnya jumlah structure 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini B, dan ini C. Unless kita ada buat yang ini dekat S&P 500, kemungkinan ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. So, apa tak trade dekat 618? Okay. Itu kita akan cover dalam sesi pada hari Isnin depan untuk korektif. But basic dia adalah benda ini. Bila kita menyatakan satu zigzag, kita sedang cerita zigzag. Koreksi zigzag. Bila kita tarik FIBO, iaitu A, B, dan C, untuk zigzag, anda akan dapati sama ada lekuk 1 ataupun lekuk 3 ataupun even 1 dalam ni, maksudnya zone ini, zone ini, berlaku dalam 618, 764. Okay. Itu salah satu cara untuk kita detect zigzag. Kalau dia tak ada benda ni, bermaksud kita masih ada satu yang besar. Ataupun ini adalah 1, 2, extend. Sedang buat 3. Faham tak, AK? Tapi itu kita tak trade kalau tak ada reaksi dekat situ. Itu yang kita nampak dekat sini. 618, 764. Tak ada reaksi. Jadi, ada kemungkinan bahawa ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Barulah dia buat A, B, C. Itu yang saya ceritakan semalam kan. Sebab itu kita tak trade kalau dia tak ada reaksi dekat 618, 764. Selain daripada itu, untuk WXY, ini untuk korektif. Ini kita akan cover minggu depan. W, X dan Y. Kelazimannya 618, 764 adalah dekat sini. Kelaziman. Iaitu internal dia. A ataupun W, B ataupun X dan C. Jadi kelazimannya pada 618, 764 adalah tempat di mana kita akan ada reaksi. Itu sebenarnya yang kita gunakan dalam sistem kita. Dalam sistem entry. Ingat tak? Bila kita katakan bahawa berlakunya satu
impulsif, break atau tak break, kalau dia tak sampai 618, any pullback adalah entry. Tahu tak kenapa? Kalau dia break pun kita masih, kalau dia break high tapi tak cecah 618. Katalah dia break high tapi dia tak cecah 618. Dia tak sampai 618. Tak kisah RSI dia break atau tak, any pullback adalah peluang entry. Ni sebab dia. Kalau kita nak katakan ini sebagai 1, 2 dan ini sebagai 3, apa syarat asas untuk lekuk 3? Dan ada dalam nota. Target asas untuk lekuk 3 dia tak dalam. Untuk Fibo. Okey. Itu motif. Oh, tak ada dalam. Tak apa. Untuk lekuk 3 ataupun dalam video, saya letak dalam video. Tak apa. Okey. Untuk lekuk 3, paling kurang target dia adalah 618. Sebab itu kalau dia tak sampai 618, kita akan extendkan dia sebagai 1212. Faham tak? Kita akan extendkan dia. Kalau dia cecah 618, itu boleh jadi lekuk 3. Terutamanya kalau ini melengkapkan 1 ataupun 5. Faham? Tak apa. Kalau mula-mula ni susah nak ingat nombor-nombor ni, tak apa. Tanya mereka yang lama. Saya ulang benda ni sampailah lekuk 2 berapa target, lekuk 4 berapa target, lekuk 3 berapa, lekuk 5. Sampailah lekat kat kepala. Kita akan ulang. Okey. Faham? Sebab itu dalam sistem kita, kalau tak sampai 618, any pullback asalkan sebelum itu adalah impulse, then kita akan cari peluang entry. Okay. So, untuk US 30, ini tak perlu berlaku. Ini tak perlu berlaku. Dan satu lagi adalah, dia cukup sifat. Di mana kita ada divergence. Dia tak break. Ingat yang tu je sebenarnya is. Mula-mula anda kena faham yang lain. Tapi bila anda dah faham yang lain, anda ingat 3 benda je. 618, 100, 1618. Buat itu je kan. Hujung ceritanya. Tapi sebelum sampai kat situ, fahamkan yang asas dahululah. Okey. Soalan daripada Alia. Nak kira tu jadi 5 lekuk. Setakat elliott wave, anda boleh buat macam ni. Anda boleh buat macam ni. Kalau setakat elliott wave. Faham, Maria? Kalau setakat elliott wave, anda boleh buat macam ni. Dan kalau macam ni, saya tak letak lah. Tak nampak. Dan letak macam ni. Itu elliott wave. Sebab itu jangan pegang elliott wave. Pegang kepada series structure. Itu dia. Yes, Lina. Nanti lepas ni. Lekuk yang kita tak tahu kat mana hujung, cuma lekuk 1. Yang kita dapat
apa kita gunakan Fibo adalah lekuk 2, lekuk 3, lekuk 4 dan lekuk 5. Okey. Alia dengan Rina ni orang yang sama. Letaklah satu nama. Pening kepala sekejap aku. Okey. Jadi US30, saya tak tunggu kepada ni, kepada confirmation, kepada apa. Saya letakkan entry dekat satu. Tapi ingat, semalam saya dah sebut, saya tak trade yang ini. Saya trade DEX. Tak sama. Okey. Pening sekejap aku. Okey. Yang entry DEX, ini belum sampai 50%. Sampai 50%, anda alihkan stop loss bawah ni dan kemas kini anda punya TP. Maksudnya TP untuk yang ini adalah anda pada awalnya pada 100%, iaitu kat sini. Alihkan bawah sikit. Jadi target jadi bawah sikit lah. 100% di sini. Faham? Itu adalah untuk DEX. Okay. Bagi mereka yang baru nak trade indeks dan mungkin account equity anda masih lagi belum besar, ini adalah indeks yang mahal. DEX, US30, US500 adalah indeks yang mahal. So kalau nak mula-mula nak kenal, yang anda boleh lihat adalah UK100, JP225. Ini adalah indeks-indeks yang murah sikit. Satu lot dia tak mahal. Tak macam anda trade US30, boleh lenyap account. Okay. Okay. Untuk yang lain ni kita tak ada setup. Ada. JP225 masuk dalam zone dia. Ni dalam zone dia. Ini pun sampai 100%. Sama. Okey, Spain 35 pun sama. Ini masuk dalam zone dia. Dan kita dapati reaksi dekat situ. Okey. Di sinilah yang anda boleh apply. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5 kan. 618, 100, 1618. Faham? Tak apa. Kalau terlepas entry, tak apa. Anda gunakanlah cerita 618. Basic konsep dia, sistem ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Dia buat 1, 2, 3, 4, 5, anda tengok 618, 100, 1618. Okay. Fibo extension tarik daripada 3 tempat ni. Macam mana nak identify 3 tempat ni? Anda tengok stock pula. Anda tengok storage yang confirmkan dengan RSI. Maksudnya contoh, Spain 35. Tengok macam ni bercelaru. Anda ubah time frame supaya anda nampak satu parabola. Satu parabola macam ni. Kat sini berkecamuk. Tukar time frame. Sampai anda nampak satu parabola. Nampak? Itu dekat H8. Yes. Dia payah sebabnya kena multi time frame, Nabil. Sebab dia multi time frame. Boleh buat. Tapi kena somebody yang ada dan dia punya dia GPU intensif. Memerlukan memori tinggi. Nampak? Confirmkan dengan RSI break. Okey, jadi kita ada 1, 2. Jadi kita ada benda sama tadi lah.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada tunggulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 100, 1, 6, 1, 8. Itu je pun. Jadi kalau ada pullback, tak sampai 618, ada nampak impulse, 1, 2, 3, sini entry. Bukan dekat span 35 je. Yang lain-lain. Sama je. Okay? Kenapa ambil contoh span 35? So, kita tengah buka span 35, dia sama je. Faham? Dia sama je, apa-apa. Sama je. US dollar JPY. So, sama ada ini adalah 4 ataupun ini 4 yang ni. Tak salah kalau saya lukis macam ni. Yang salah cuma Muhammad Salah tak skor pagi tadi. Dia patut gol tapi Nunes yang masukkan. Tak apa. Asalkan Liverpool menang. Faham? Ini mungkin lukisan dia sebab kita ada full reset. Okay. Ini maksud saya dengan reset. Ni reset. Ini reset. Okay. Jadi ini mungkin 3 dan 4. Kenapa kita masih letakkan dia sebagai yang lain? Maksud saya macam ni. Sini ada satu reset. Sini kita ada satu reset. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kenapa kita lukis macam ni? Sebab dia tak ada divergence. Dalam satu impulse wave akan ada 3 divergence. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ada pecahan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada pecahan dia. Okey. Kita akan ada divergence dekat 3 tempat. Pertama adalah di sini. Yang kedua adalah yang besar. Dan ketiga adalah yang kecil. Sekali kalau kita nak habiskan lekuk 3 kat situ, dia tak ada divergence. Ni tak ada. Jadi kita tunggu sampai keluar divergence, then baru kita lukis sebagai 3, 4. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Dekat sini nanti akan ada divergence. Tapi boleh tak dia lengkap kat situ? Boleh. Tak ada hal. Asalkan anda tak sell dia. Faham? Boleh tak dia jadi 4? Boleh. Tak ada hal. Tapi boleh tak kita nak entry? Itu soalan yang lagi patut ditanya. Ada tengok dalam ni, ini adalah 1, 2. 618 sampai RSI break. Okey. Kita tengok yang besar pula. Ada tak incomplete sequence? Benda pertama dia nak cari, ada tak incomplete sequence? Ataupun momentum sequence. Ini lebih 1618. Jadi kalau kita ada 4 ni, 4 ini, di mana sini buat besar macam ni, itu boleh entry. Apa pula ni? Faham tak? Ini dalam satu structure yang melangkaui 1618. Faham? The higher time frame you go, anda akan nampak snake ataupun stoch dia sideways. Stoch dia sideways. Dan RSI dia tertinggi. Kita masih dalam 3. Tu je, ulang, besar kepada kecil, kecil kepada besar. Ini boleh tak jadi 4? Boleh. Euro JPY pun cerita sama. Boleh tak jadi 4? Boleh. Kalau dia jadi 4, macam mana nak lukis? Soalan Alia. Ni 3, 4. Macam ni je.
Okay? Kenapa kita tak buat sekarang? Sebab dia tak ada divergent. Itu je. Dia tak ada divergent. Satu saya masih lukis macam ni. Biar je. Okay? GBP, JPY benda sama. Bila kita nak lukis macam tu, ingat, kita sedang jangka lekuk 3. Jadi kalau lekuk 3 apa tadi? 1 dengan 4 ni tak boleh bersilang. Kalau dia bersilang, dan anda alihkan 3 kat sini. Anda alihkan 3 kat sini. Ni jadi 4. Itu je pun. Kenapa kita tak buat? Sebab dia tak ada divergent. Sampailah. So, kita nak jadikan ini sebagai lekuk 3. Itu je. Sebab tu jangan harap Elliott wave. Jangan harap. Anda boleh buat apa sahaja. Yang penting kat mana, lekuk mana yang kita nak trade. Sekarang ni tak ada. Untuk yen pair tak ada. Tapi indeks lukis ke atas bang. Boleh tak saya nak long yen pair? Jangan. Jangan. Tak kisahlah indeks dah buat 3 of 3. Kalau ada structure yang kena kepada dia, kita trade. AUD JPY pun sama. Jadi kat sini tak bertindih. Jadi kita masih jangka sebagai lekuk 3. Katalah ini turun dan bertindih. Kita habiskan 3 kat sini. 3 biru. 3 biru kat sini. Ini jadi 4. Kita tengok. Kalau dia bertindih yang ni, tak dapat. Jadi, maksud saya macam ni. Kita nak jadikan sini sebagai 3. The whole thing ini sebagai 3. Jadi syarat 3 adalah dia tak bertindih. Faham? Kenapa tak dapat nak trade yen pair? Sebab jumlah structure dia, Nabil. Satu adalah ni tak sampai 618. Tetapi kenaikan dia, ini dah buat 5. Tempat entry dia kat sini. The thing is, kenaikan dia masih berupa 3. Kalau dia buat 4, 5, tak sampai 100%, RSI break, then anda boleh trade. Tapi tak dapat. Ni tak dapat. Ni sekarang ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada apa-apa. Nak sell tak dapat. Nak short tak dapat. Series structure. Kita katakan ini kesemuanya sebagai satu correction yang dibentuk oleh A, B dan C. Okay. Jadi sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu A. Ini B. Sekat sini akan ada 5 untuk lengkap C. Sekarang ni ada nampak 1, 2. Okay. Anda nak lengkapkan 3. The thing is 3 tak boleh bertindih internal dia. Jadi kalau ini tak sampai 100%, tapi sampai 618, itu boleh jadi 3. Jadi kita tahu akan ada buat 4. Dan kalau itu berlaku, then anda boleh trade dia untuk long. So itu yen belum lagi tak ada sebarang tanda untuk short. Tak ada. Jumlah structure dia tak cukup. Sekarang tak ada apa. Sekarang tak ada. Nak trade, tunggu 3, 4. Syarat dia 3 tak sampai 100%. Kalau sampai 100% A dan D tu, ataupun 1, 2 ni, then anda tak ada sequence yang anda boleh trade. Daripada sudut FIBO. Ulang-ulang benda sama je, Nabil. Ulang-ulang benda tu je. Anda tengok recording ni balik, tengok apa saya duk sebut. Itu je. 618, 100, 1618.
Tak percaya, tanya dengan si siapa yang selalu dengar recording. Ulang-ulang benda sama je. Ket JPY sama, ini boleh jadi 4. Cumanya tak ada divergence, kita lukis sebagai 3. Itu je. So, kita nak tengok 4 kepada 5, antara 3 dan 5 ni ada divergence. Boleh tak dia habis? Boleh. 3 ni lukis macam ni. Ini 4. Galih panjat pokok durian. Okey, dolar. So, dolar ini mungkin dah habis dan kita memulakan pergerakan ke atas. Saya tukar a bit untuk structure dolar, di mana kita extendkan 3. Kenapa? RSI tertinggi. RSI tertinggi. Sebab jumlah structure dia. Anda cuma trade bila ada 5. Okay. Nak trade lagi. 1, 2, 3. Dan ada 5 yang fractal kecil. Dan kita boleh trade. Maksudnya dalam ni pun sama. 618, 100, 1618. Masalahnya dekat situ tadi tak ada. Yang besar dia tak complete lagi. Itu dia. Sebab jumlah structure, sequence dia. Euro US dollar ni nampaknya dah habis dan kita memulakan extension lekuk 5 ke bawah. U-Chef at least 1 lagi. Selagi U-Chef ni tak tamat structure dia, selagi tu ada nampak dollar pair tak habis correction. Tapi Trump bang, sukati dia lah Trump. Sampailah kita dapati Trump akan buat dolar kuat. Sukati dia lah. Sampailah kita dapati structure bertukar. Sekarang ni tak ada. Dia buat ini je. Itu je. Saya tak dapat nak tukar apa-apa. GU pun sama. Kita sedang buat extension ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah GU. UCAD. GU saya tukar, instead of semalam kita letak sebagai ABC kan, ingat tak? Semalam kita letak sebagai A, B, C. Kenapa saya tak dapat buat A, B dan C? Sebab kalau saya letakkan 1, 2, 3 dia jadi pendek. Dia paling pendek. Ni 4 dan kita extendkan 5. 3 dia jadi ke metode. Ingat 1, 2, 3 tu tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek. 4, 5 panjang macam tu tak ada hal. Tapi kalau 5 panjang, 3 nombor 2 pendek. Dia tak boleh paling pendek. Kalau macam ni, 3 jadi pendek. Jadi kalau saya nak habiskan kat sini, saya tak dapat buat sebagai zigzag. Saya kena buat sebagai W, X dan Y.
Nampak? Satu, 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 satu. Boleh tak dia habis? Boleh. Ni terus naik. Itu GU. You get one more. At least satu lagi ke atas. AUD US dollar. Sama ada ini 4. Jadi kalau ini 4, AUD JPY, CAD JPY, Euro JPY tadi kita akan habiskan subminuet dia dekat sini. Ni jadi macam ni Jadi macam ni. Jadi 3. Mungkin itu dia sebab kita ada full reset tapi saya biarkan dulu sampailah kita nampak apa yang kat sini buat. Dia tak ada, dia bertindih. Kalau dia bertindih, itu tak dapat. Tengok Oh, ini tak break lagi. Kalau dia break, sekejap, kita tengok. Dia break, kita tak dapat buat sebagai 3. Okey, ni break. Jadi, kita kena habiskan yang macam tu tadi. Tengok, ni kita tukar cat kita. Ni 3. So, kita nak jadikan 3 kan. Jadi, anda buat tempat yang dia tak bertindih. Ni 3. Sini 4. Dan apa kesan dia? Semua yang lain tadi. Iaitu dekat yen pair. Apa ni? AUD ni. Jadi, maksudnya, ini jadi 3. Ini jadi 4. Dan ini jadi 5. Tu maksud dia lah. Dan biarkan lukisan sampailah dekat sini pun membatalkan. Biar tu. Itu adalah mungkin view kita untuk 4. Dia tengok pula 1 ni. Kalau 1 ni pergi terbatal dan kita tak dapat jadikan ini 3. Faham tak? Alternatif dia, kita extendkan 1 kat sini. Itu je. Tak kisah macam mana anda map, asalkan tak langgar syarat, tetapi yang penting kat mana boleh trade. Ini tak dapat nak trade. Ini tak dapat. Yen pair tak dapat. EU last leg AUD US dollar 45 AUD. Ini pun yang sama. Jadikan sebagai 3. Ini 4 dan 5. Itu New Zealand dollar. Gold, silver masih ke atas. There will be satu pullback nanti, but masih ke atas. Asalkan anda tak short dia. Berdesuk jatuh, dia berdesuk naik. Itu je. Jangan short dia. Jangan short belum masa. Kalau anda geram sangat nak short juga, anda tunggu benda ni nanti. Kat sini buat macam ni. Then anda boleh cari peluang. Sekarang tak ada. AUD NZD akan sideways. Tapi dia berada atas zon kat atas dah. Okay, itu adalah gold.
Silver pun sama. Okey. Dan copper, seriously, copper lambang ni. Kalau ada set up untuk long dia, long itu je. Kau ingat trend, kalau Elliott Wave Classic 5, kita lihat trend boleh berlaku dalam 3 lekuk. Kalau dia tak complete, boleh trade. US dollar, itu yang salah dia punya term. US dollar bukan safe haven. Sekali lagi saya ulang. US dollar bukan safe haven. Itu cuma dekat retail punya site sahaja yang menyatakan dolar adalah safe haven. Dolar bukan safe haven, apa maksudnya? Tempat selamat. Macam mana ia jadi tempat selamat kalau duit bank negara anda boleh kena rampas? Faham tak? Apa jadi kat Rusia? Siapa nak pilih negara mana, fund mana dalam dunia ni selepas apa yang berlaku kat Rusia? Tahu tak apa berlaku kat Rusia? Duit bank negara dia kena freeze dengan US. Jadi kalau anda berfikir secara logik, bukannya ChatGPT, US dollar bukannya safe haven. Ia adalah something yang kita panggil sebagai flow to quality. Flow to quality lah. Sebab orang melihat kepada simpanan cash. Dan cash yang paling banyak yang dalam kitaran adalah US dollar. Nak tak nak. Katalah anda withdraw kan. Anda beli saham Apple 3 trilion. Besar daripada company Apple. Contoh. Lepas tu anda withdraw. Duit yang ada untuk bayar anda, yang ada dalam dunia ni yang paling banyak, US dollar. Jadi yang tukang bayar anda kena beli US dollar. Tu dia. Faham kan macam mana? Bila orang keluar satu, kadang-kadang anda akan nampak yen kemudian kuat. Dolar kuat dulu. Lepas tu baru yen. Sebab kalau nak withdraw, orang kena withdraw. Anda account anda dalam euro pun, anda withdraw, dia withdraw dalam US dollar. Faham tak? Sebab dia adalah mata wang yang paling banyak dalam kitaran. Nak tak nak. Satu, saya tak nampak macam mana Bitcoin nak ataupun kripto nak ganti peranan berkenaan untuk jangka panjang. Setakat ini. Mungkin ada solution dia masa depan, tapi sekarang ni masih US dollar. Nak tak nak. Duit yang terbanyak dalam kitaran. Jadi kalau tanya saya, apa safe haven? Safe haven masih lagi merupakan kepada kepada gold. Safe haven flow, yes. Safe haven flow, US dollar. Safe haven instrument, bukan US dollar. Safe haven flow, US dollar mula-mula. Then yen, then barulah gold dan lain-lain. Okay, kita break sekejap. Saya nak ulang apa yang kita sebut mengenai copper selepas ini. Jadi kita berhenti rehat sekejap. 5 minit, kita mula balik sekitar pukul 3-2 minit. Kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.